kita nak cakap berkenaan dengan well-being, kita nak cakap dengan berkenaan dengan long-term well-being. Ada satu topik, Syaril, yang kami di Keluar Sekejap sentiasa revisit sebab cadangan itu dibuat di Keluar Sekejap pada tahun lepas dan kerajaan Madani sedang mencari idea untuk memastikan kelestarian jangka masa panjang, terutamanya dari segi kewangan, kelestarian financial sustainability of government in the long term. Salah satu topik yang telah pun dicadangkan tetapi menerima pelbagai reaksi adalah berkenaan dengan reformasi kepada sistem pencen perkhidmatan awam. Ya. Dan cadangan yang telah dibuat di Keluar Sekejap adalah bahawa untuk pengambilan baru penjawat awam, terutamanya bagi grade-grade yang lebih tinggi, mereka tidak lagi menerima pencen perkhidmatan tetapi mereka membuat caruman dengan KWSP seperti pekerja-pekerja di sektor swasta. Of course, ini telah mengundang pelbagai reaksi. Ada yang tak tahu menahu tentang cadangan ini yang mengatakan bahawa ini akan memberi kesan kepada perkhidmatan awam, penjawat awam sekarang. Saya kata tidak, ini hanya untuk pengambilan baru saja. Yang ada sekarang ni kekal dengan pencen perkhidmatan. This is for new recruits into the civil service. Ada yang kata ini akan menyebabkan ramai tidak memilih civil service ataupun perkhidmatan awam disebabkan pencen itulah yang menjadi satu-satunya insentif yang hebat yang mana mereka layak untuk menerima pencen sepanjang umur selepas mereka tamat perkhidmatan ataupun selepas mereka retire dan bersara daripada perkhidmatan awam. Saya telah minta Syaril, sebab Syaril lebih arif dengan Microsoft Excel dan sebagainya, untuk membuat satu kajian. Sebab I wanted to know, if I was the minister in charge, I'd get straight to the point. I want to know, kalau saya adalah seorang penjawat awam, pelbagai grade lah, dan saya bagi cabaran kepada Syaril, buat simulasi ini untuk pelbagai kategori perkhidmatan awam, untuk grade pentadbir, untuk cikgu, untuk specialist di KKM dan sebagainya. Adakah pembayaran ataupun penerimaan yang saya dapat daripada KWSP setiap bulan lebih daripada pembayaran pencen sekiranya saya mendapat pencen perkhidmatan? So very simply, if I'm on the existing government pension, is my monthly pension more than what I will receive from KWSP if I chose to go the route of pencarum KWSP ataupun EPF, contribute towards EPF? I believe you can do a reveal on Keluar Sekejap pada hari ini. Yes, saya boleh buat reveal tersebut disebabkan macam KJ katakan, beberapa episod sudah kita memang bincang tentang perkara ni. Kita wonder aloud, kita tanya pada diri kita sendiri, sebenarnya apakah pulangan andai kata macam KJ katakan tadi kita pilih KWSP dan bukannya pencen? Dan setelah saya buat beberapa andaian dan meletakkan perkiraan-perkiraan tersebut dalam Microsoft Excel, menggunakan beberapa andaian termasuklah andaian berapa tahun tempoh berkhidmat, apakah jumlah pangkat yang naik dalam tempoh perkhidmatan tersebut, apakah grade-grade yang kita guna pakai sebagai model ataupun sebagai contoh dalam keempat-empat simulasi KJ. Keempat-empat simulasi yang saya buat yang mempunyai perbezaan dari segi apakah pangkat ataupun tahap penjawat awam tersebut, sama ada pembantu takbir, mungkin seorang cikgu dan sebagainya. Keempat-empat simulasi itu membawa kepada satu conclusion yang sama, iaitu dalam keempat-empat simulasi, kalau kita terima bahawa ada dividen 5% setiap tahun oleh KWSP dan selepas mencapai tahap ataupun umur persaraan, kita hanya ambil keluar KWSP secara bulanan dan bukannya one shot, maka jumlah itu dalam keempat-empat senario lebih banyak daripada pencen. Lebih banyak daripada Maksudnya purata pendapatan bulanan persaraan, monthly income after post-retirement, purata pendapatan bulanan KWSP lebih banyak daripada pendapatan pencen. Lebih daripada pendapatan pencen. Betul. Boleh tak Syaril mungkin bagi figures
Kita mungkin tak sempat untuk tunjuk segala-galanya. Mungkin we'll write an article about this. Mungkin. If you like. We can do that. Tetapi just give us an example berkenaan dengan seorang pembantu tadbir. Yang pencapaian pendidikan pembantu tadbir ni biasanya SPM, dia kumpulan pelaksana, dia pentadbiran dan sokongan. Let's assume dia tempoh lantikan dan juga dia itulah bersara. Buat dia selepas dia bersara ya. Jadi senario itu yang saya dah kongsikan KJ sebelum recording kita ini, di mana dalam senario pertama pembantu tadbir kita buat andaian bahawa dia masuk ke dalam perkhidmatan pada umur 18 tahun, kemudian dia bersara pada tahun 58 tahun, pada umur 58 tahun minta maaf, grade jawatan dia kekal. Dia kekal sepanjang tempoh itu, cuma kenaikan gaji. Gaji hakiki bulanan pada waktu dia dilantik mungkin dalam 1,300, bila bersara dalam 5,500. Jadi tempoh berkhidmat 40 tahun. Dalam perkiraan-perkiraan Microsoft Excel saya, kalau dia ambil pencen iaitu yang sedia ada, dia akan dapat purata pendapatan bulanan persaraan sebanyak RM4,300 lebih kurang. Kalau dia ambil, itu pencen dia lah. Itu pencen dia. Kalau dia ambil skim KWSP, dan betul dalam skim KWSP dia kena mencarum tiap-tiap bulan, itu kita bincang sekejap lagi. Tapi kalau dia ambil skim KWSP, dia akan dapat purata pendapatan bulanan persaraan sebanyak hampir RM8,000. RM8,000? Yes. So that's a lot of difference. Tapi kalau dia dah ambil keluar sedikit melalui akaun 2? Kalau dia ambil sedikit akaun 2 untuk perumahan dan sebagainya, jumlahnya masih lebih banyak daripada pencen. Walaupun dia akan bergantung berapa banyak yang dia keluarkan untuk housing, untuk perumahan, dan apa-apa lagi hak yang dia ada untuk akaun 2, dia masih akan dapat lebih banyak daripada 4,300 yang saya sebut tadi pencen. Okay. So itu satu senario. Ada senario-senario lain kalau jadi cikgu, kalau jadi MO, medical officer. Okay, kalau cikgu bagaimana? Kalau cikgu, sekejap saya nak tarik ni. Kalau seorang pegawai perkhidmatan pendidikan lah, dia masuk umur katakan 22 tahun, sebab dah tentu dia kena ada masuk ke dalam diploma sebagai ni, sebelum dia masuk sistem perkhidmatan sebagai cikgu. 22 tahun. Ini cikgu dia, sekolah rendah lah. Sekolah rendah. Mungkin DG 29 masa dia mula masuk. Kemudian dia bersara pada umur 60 tahun, DG 40. Gaji awal dia 1,800, gaji bersara dia 8,800. Tempoh berkhidmat 38 tahun. Pencen perkhidmatan. Sekejap, ada tak you buat simulasi andaian ni, asas simulasi berapa tahun dia akan hidup selepas persaraan tu? Itu pun bagus juga persoalan tu. Jadi saya ambil untuk semua senario, kita anggap tempoh hayatnya seperti mana yang life expectancy. Purata jangka hayat Malaysia dalam 75 tahun. Ada dalam 25 tahun lebih lah, dalam dia bersara tu, selepas dia bersara. Okay. Average lah. Average. Ada yang Dr. Mahathir, ada yang tu outlier lah. Yes. Tapi yelah, kita nak buat perkiraan, kita buat andaian-andaian tersebut. So dalam kes cikgu ini, dia punya pencen dalam angka-angka dan andaian yang saya sebut tadi, pencen dia RM6,800 lebih kurang. Dan kalau dia ambil KWSP, pencennya untuk purata pendapatan bulanan RM9,800. So cikgu pun dapat extra. Of course, sekali lagi, kita acknowledge, kita iktiraf, bezanya KWSP ni dia kena carum tiap-tiap bulan. So kalau pencen tak ada, dia free. Tapi dia KWSP dapat lebih bila dia dah habis bersara. Dan kalau dia keluar sikit untuk akaun 2 pun sama juga, masih lebih tinggi. Ini semua disebabkan dividen 5% ni, yang compounding, yang berganda. Jadi kalau itu penting untuk KWSP terus diurus dengan baik untuk mendapat dividen yang mantap. Betul. Okay, mungkin satu lagi yang dekat dengan hati saya, pegawai perubatan. Yes, sebab ask you to do this specifically. Partner ni adalah bekas Menteri Kesihatan, so kita buatlah pegawai perubatan. Pegawai perubatan ni of course dah kena ada ijazah sarjana muda perubatan, degree. So dia akan masuk servis mungkin 25 tahun. Dia masuk dalam grade jawatan UD 41. Dan setelah dia specialist, dia sampai ke peringkat JUSA A lah. JUSA A. That's kita punya simulation JUSA A. Dia masuk mula-mula mungkin gaji dia 2,900. Dia retire sebagai JUSA 20,000 lebih. Ni yang T20 ni lah. Ni T20 punya doktor. Right? Tempoh berkhidmat 35 tahun. Sebab dia masuk lambat sikit kan. Dalam kes ini, pencen dia
dia akan dapat purata pendapatan bulanan 15,800, KWSP 21,800. Again, this is no housing withdrawal, tapi with housing withdrawal pun masih lebih banyak daripada 15,800. Yeah. So ini sebenarnya conclusion ni KJ. Yeah. Conclusion ni adalah saya pun terkejut bila buat perkiraan ni. Ya, ni agak mic drop moment. Saya kena minum santan lagi ni. Sebab saya selalu mengandaikan bahawa walaupun mungkin kita memikirkan macam mana kerajaan boleh reform sistem pencen dan sebagainya, tapi kita selalu fikir susah nak buat perkara ni sebab pencen ni banyak, dan pencen ni akan, orang nak give up pencen ni memang susah sebab dianggap KWSP ni akan kurang. Rupa-rupanya tak kurang. Rupa-rupanya tak kurang. Dan kalau kita boleh mula komunikasikan hakiki ni dan memecahkan ataupun mematahkan mitos bahawa KWSP ni kurang jumlahnya daripada pencen, mungkin ada peluang untuk kerajaan, sesiapa saja yang mentadbir, untuk mula serius mempertimbangkan reformasi sistem pencen ini. Syaril, tahniah atas satu simulasi yang saya rasa tak pernah dibuat, dan saya rasa untuk kita do justice to your work, maybe we commit this to writing, as I said earlier. Kita terbitkan satu artikel. Saya pun nak letak nama saya kat situ walaupun saya tak buat apa-apa. Tapi it's KS, not S. But I think the most important thing is that you have demonstrated savings to government. Sebab I think kita nak kena tunjuk juga penjimatan kepada kerajaan sebab tak perlu lagi bayar pencen. Dan mungkin Syaril, dengan penjimatan tersebut, government can also partly subsidize the 12%, the contribution by the civil servant. Correct. Sebab nanti civil servant yang kata, okay lah, kita dapat lebih banyak daripada KWSP, tapi itu tiap bulan kita yang bayar, bukan government yang bayar. Tapi if the savings is significant, maybe kita boleh cadangkan kepada kerajaan, why not a bit of the contribution by the civil servant tu you contribute, and you will still save a lot. Sebab dalam saya punya buat simulasi ni KJ, saya juga berkira lah berapa banyak kosnya kepada kerajaan. Let's do one quick one. Okay. Just do one quick one. Kalau yang kes pegawai pembantu takbir ni yang kita sebut tadi, purata pendapatan pencennya 4,300, kos pada kerajaan dalam tempoh dia berkhidmat tu, kos pada kerajaan kalau kita ambil jangka hayat dia sekian-sekian selepas dia bersara, 1.4 juta. That's the cost that the government has to pay to pay the pension lah, untuk bayar pension dia. Every month, right? Kalau di KWSP, caruman kalau majikan? Kalau KWSP, caruman majikan dalam tempoh dia berkhidmat tu 250,000 je. Wow. 250,000 versus 1.4 million. So jurang untuk jimat kerajaan tu cukup besar. Jadi apa yang KJ cadangkan ini untuk soften the ground maybe another 200,000 government can subsidize. Betul. And then you can still save a lot. About a million. About a million. So saya rasa memang amat menarik lah kalau kerajaan boleh terima dan juga buat perkiraan mereka sendiri. Tak payah ikut keluar sekejap punya berkira. Just count and see whether we are right in this assumption. Wow. Kalau betul kita punya perkiraan ni, then really it's up to the government to convince and communicate kepada luar sana bahawa don't worry, actually this scheme can work out better for you. Dan do you know what the silver bullet is? What is? That 5% dividend. Don't mess with that 5% dividend. Because it's compounding. That's why you are able to get that monthly income. And that's why please don't keep having politicians minta untuk pengeluaran khas. Yeah. So, tapi untuk mitigate permintaan pengeluaran khas itu, kita masih lagi menunggu detail berkenaan dengan akaun 3. Sebab dah diumumkan dan baru ni MK2 pun dah sebut berkenaan dengan akaun 3. We wait and see the details of account 3 yang saya difahamkan akan memudahkan lagi perkhidmatan untuk pencarum-pencarum KWSP. Apparently it's not going to touch the existing account 1, but it's going to be a new separate account that's a bit more flexible. That's exciting sebab dia membolehkan lah keluaran tu boleh diuruskan tanpa mengganggu the real jumlah yang perlu dipertahankan ataupun dijaga supaya dapat 5% berganda tersebut. Okay. Tahniah Syaril, I must say that the very good work. Thank you for doing it on behalf of KS. Dan kita harap bahawa dengan simulasi tersebut, dengan mudah lah, saya nak memudahkan bahasa dia, adalah you will be saving the government a significant amount of money by moving towards KWSP. The government can even use part of that savings to subsidize
employee contribution to KWSP untuk pengambilan baru dalam perkhidmatan awam and still have savings. And at the end of the day, based on Syariah's simulation, even if you take out untuk akaun 2 bagi tujuan perumahan dan sebagainya, Pendidikan. you will still get more monthly retirement income from your KWSP than on a government pension. Itu mudah lah. Correct. Ya, betul? Correct.